Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Rabbi syarah li sadri, wahai Tuhanku, lapangkanlah dadaku ini, wa yassirli amri, dan permudahkanlah urusanku, wahlul 'uqdatam min lisani, dan uraikanlah kekeluhan lidahku, yafqahu qawli, supaya mereka memahami kata-kataku ini. Rabbi zidni ilma, wahai Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku. Allahumma faqihna fid din, ya Allah, kurniakan kepada kami kefahaman tentang agama, wa 'allimna ta'wil, dan ajarkanlah kepada kami kefahaman sebenar mengenai Al-Quran, wahdinas siratal mustaqim, dan tunjukkan kepada kami jalan Engkau, jalan yang lurus. Amin ya rabbal alamin. Kita sambung balik pengajian kita, kitab Ar-Rahiqul Makhtum, pengajian sirah. Malam ni pada muka surat yang ke-34. Betul ya? 34, kekuasaan dan kepemimpinan dalam kalangan bangsa Arab. Yang kita bincang hari tu, tuan-tuan boleh baca sendirilah, ada sedikit yang kita belum habiskan di bawah tu, muka surat 33. Yang tu tuan-tuan boleh baca sendiri. Jadi malam ni kita masuk tajuk kekuasaan dan kepemimpinan dalam kalangan bangsa Arab. Jumpa 34. Baik. Apabila membicarakan masalah kekuasaan dalam kalangan bangsa Arab sebelum Islam, ini bermakna kita harus membuat lakaran sejarah pemerintahan, imarah, kepimpinan ataupun leadership, fahaman kepuakan dan agama di kalangan bangsa Arab, agar lebih mudah bagi kita untuk memahami keadaan yang wujud pada saat kemunculan Islam. Jadi kita mengaji malam ni tuan-tuan, kita nak mengaji, kita nak kenal macam mana keadaan tempat masa Islam muncul. Kan masa Allah Ta'ala mula-mula turunkan wahyu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi nak faham keadaan itu, kita nak kena tahu cerita sebelum tu. Kan, kita nak kena tahu cerita sebelum tu. Nak faham masa Islam muncul, tapi kita kena tahu dia punya latar belakang, benda yang berlaku sebelum itu. Jadi apa yang kita nak tahu tentang perkara sebelum itu, iaitu apa yang ada di kalangan bangsa Arab. Contohnya agama dia. Kan, macam mana amalan agama bangsa Arab pada masa itu. Kita juga nak tahu macam mana fahaman kepuakan. Kan dia orang ni ada kabilah, ada kaum, suku kaum apa semua. Sejauh mana dia orang ni taksub kepada puak ataupun kepada kumpulan mereka. Yang tu pun kita nak kena tahu. Kemudian kita juga nak tahu tentang leadership dia, kan. Macam mana kerajaan-kerajaan yang ada, sejarah pemerintahan dan sebagainya. Jadi itu antara benda yang kita perlu sedikit tahu supaya kita boleh faham keadaan ketika mana Islam ataupun syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mula-mula muncul di semenanjung tanah Arab, kan. Baik, kekuasa pemerintah semenanjung Arab tatkala terbitnya sinar Islam ataupun matahari Islam boleh dibahagi kepada dua. Jadi kita nak kenal sistem pemerintahan, pemerintah, raja-raja apa semua ni, dia dikategorikan kepada dua bahagian. Yang pertamanya raja-raja yang mempunyai mahkota, tetapi pada hakikatnya mereka tidak merdeka dan tidak berdikari. Satu raja, hak betul-betul raja, kan, dia ada takhta dia ada kerajaan dia, tapi mereka ni tidak benar-benar merdeka, kan, kena jajah dan sebagainya lah.
Itu yang pertama, kan. Raja yang ada mahkota, tapi hakikatnya mereka tidak merdeka dan tidak berdikari. Nak banding dengan Malaysia ni takut sensitif sangat. Tapi kalau kita banding sistem, kita kata di setengah-setengah negara, kan, sebagai contohnya, timbul perbahasan raja ni adakah simbol semata-mata, kan, ataupun dia ada sedikit kuasa eksekutif, ataupun langsung tidak ada kuasa eksekutif. Itu kalau kita belajar sistem pemerintahan zaman moden. Jadi itulah keadaan lebih kuranglah bila kita bercakap tentang raja tu, dia ada mahkota, kan, tapi pada hakikatnya dia tidak merdeka dan tidak berdikari. Jadi raja ni dia ada macam-macam kategori, kan, sejauh mana dia ada kuasa ataupun tidak ada kuasa. Kalau tuan-tuan pergi Arab Saudi, itu raja yang betul-betul raja, kan, dia ada kuasa eksekutif, dia yang memerintah, kan. Kita di Malaysia lain. Baik, yang kedua tu dia kata para pemimpin dan pengasas kabilah atau suku yang memiliki kekuasaan dan hak istimewa seperti kekuasaan para raja. Dia orang ni lebih kurang macam raja lah, kan. Majoritinya mereka memiliki kebebasan mutlak. Dia memang raja, kan, macam raja, tapi dia tak dipanggil sebagai raja. Bahkan sebahagian di antara mereka keterlaluan bagaikan seorang raja yang memakai mahkota. Yang ni yang kita kena tahu, kan. Jadi dia orang ni dia ada kabilah, suku, kaum setiap tempat tu. Kalau kita kata dia orang ni ada kerajaan, ada negara, ada raja, tak, bukan macam tu. Tapi dia punya ketua tu macam raja. Kita faham, kan? Hak pertama tu ialah raja. Dia memang ada takhta, dia ada kerajaan, dia ada negara dia, tapi dia tidak begitu berkuasa, kan. Yang kedua tu ialah dia bukan raja, tapi kuasa yang dia ada tu sebiji macam raja. Raja yang memiliki mahkota, kan, ialah Raja Yaman, Ghassan dan Hirah. Yang ni kita akan tengok nanti huraian dia. Baik, sedangkan penguasa lain di semenanjung Arab tidak memiliki mahkota, kan, dia tak ada crown, kan. King without a crown. Kalau tuan-tuan belajar sistem pemerintahan orang putih, dia panggil king without a crown, kan, raja yang tak ada mahkota. Baik, sekarang kita mula dengan apa yang berlaku di Yaman. Kita mula yang tu dulu. Malam ni kita tengok apa yang berlaku di Yaman. Baik, Yaman ni dia kata salah satu suku tertua yang dikenali di Yaman di kalangan Arab Aribah, kan. Arab Aribah kita dah cerita dulu. Apa dia Arab Aribah? Kalau tuan-tuan tengok tu dia ada dua perkataan. Satu Arab, satu lagi Aribah. Arab, kalau kita nak terjemah mudah bahasa Melayu, Arab Aribah ni Arab yang diarabkan, kan. Dia bukan asalnya bukan betul-betul Arab, tapi dia jadi Arab. Macam orang Penang, ada tak orang Penang? Bukan betul-betul Penang, tapi dia telah dipinangkan. Dia bukan betul-betul mamak, tapi dia telah dijadi mamak. Macam Syekh Rosman kita, dia mamak, sebenarnya bukan mamak. Dia bukan mamak, kan. Tapi kalau kita kata mamak lah. Jadi ada orang dia Melayu, tapi sebenarnya dia bukan Melayu. Asal usul dia, kita tengok susu galuh, dia bukan Melayu. Sama mamak, kita tengok susu galuh, dia bukan mamak. Macam tu. Jadi Arab Aribah ni, dia sebenarnya dia bukan betul-betul Arab. Ni kalau tuan-tuan ingat, kita cerita hari itu tentang keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Jadi Nabi Ismail ni dia bukan betul-betul Arab. Jadi dia termasuk Arab Aribah. Nanti kita, kalau sempat, kita akan cerita sikit nanti di ujung ni. Kemudian dia kata mereka mula diketahui seawal 25 abad sebelum Masihi. 25 abad sebelum Masihi menurut penemuan fosil zaman Aur semasa penggalian. Fosil tuan-tuan tahu, kan? Kita gali tu benda kita jumpa dalam tanah tu, kan. Baik, semasa penggalian yang dibuat di kawasan itu. Jadi macam mana anggaran tu dibuat? Umur dia 25 abad sebelum Masihi berdasarkan fosil yang dijumpai dalam penggalian tersebut. Baik, puncak ketamadunan dan pengaruh kekuasaan mereka mula tersebar pada abad ke-11 sebelum Masihi. Baik, perkembangan mereka boleh dibahagi menurut tahap-tahap berikut. Ni banyak fakta ni, kan. Tak apalah, kita baca sekali lalu. Daripada 1300 sebelum Masihi sampai 650 sebelum Masihi. Siapa yang tak biasa dengan kiraan ni, dia jangan terkejut. Pasal apa? Mula dengan nombor besar, lepas tu hingga ke nombor kecil.
tuan-tuan kena tengok SM tu sebelum Masihi. Kita biasa letak tahun 1900 sampai 2022. Jadi yang kanan tu makin besar, makin besar. Yang ni belah kanan tu makin kecil, makin kecil. Sebab apa? Sebab dia belum Masihi. Kan? Sebelum Masihi. Dia bukan selepas Masihi. Jadi tuan-tuan kena tahu yang tu. Dari tahun 1300 sebelum Masihi sehingga 650 sebelum Masihi, kerajaan mereka ini dikenali sebagai Ma'iniyah, yang mana raja-raja mereka pada masa itu bergelar Ma'rib Shiba. Jadi ibu kota dia Syarwah, juga dikenali sebagai Kharibah. Nanti kalau tuan-tuan ada masa, tuan-tuan boleh tengok Google Map, tuan-tuan boleh buka peta-peta lama, tuan-tuan boleh tengok. Peninggalan kota ini telah ditemui lebih kurang 50 km ke arah barat laut Ma'rib. Kita akan cerita tentang empangan Ma'arib, kan? Cerita macam mana Allah Ta'ala cerita dalam Quran tentang kaum Sabak, kan? Lepas tu para ulama' dia huraikan cerita kaum Sabak kaitan dengan Balqis, kan? Balqis ni kat mana sebenarnya? Sabak ni nama siapa, kan? Nama tempat ke, nama orang ke, nama lelaki ke? Yang tu kita akan tengok. Baik, jadi dia kata bahawa daripada Laut Ma'arib dan 142 km timur Sana'a, kan? Sana'a ni di Yaman lah. Jadi pada zaman mereka lah mulanya terbina empangan Ma'arib ataupun Ma'arib yang terkenal dalam sejarah Yaman. Ma'arib ni Ma'arib Dam ni tuan-tuan, ataupun empangan Ma'arib ni, dia memang kaitan yang sangat rapat dengan kaum Sabak, kan? Nanti kita akan cerita pendapat-pendapat para ulama macam mana empangan Ma'rib ni boleh pecah, kan? Hari ni ada empangan Ma'rib, lepas tu bila kena serang dia pecah, dia rosak, kemudian dibaiki balik dan sebagainya. Itu yang dah moden. Tapi daripada zaman dulu empangan Ma'rib ni memang terkenal. Jadi para ulama membahaskan macam mana musnahnya empangan Ma'rib, kan? Macam mana betul ke tikus yang menyebabkan bocor dan pecahnya empangan ini? Nanti kita akan lihat. Kita baca sekali lalu dahulu cerita ni. Baik, jadi empangan Ma'rib ni yang terkenal dalam sejarah Yaman. Wilayah kekuasaan kaum Sabak ini sangat luas hingga meliputi daerah jajahan di dalam Arab dan juga di luar Arab. Nak ceritanya punya besar, dia punya kerajaan tersebut. Sejak tahun 620 sebelum Masihi hingga ke tahun 115 sebelum Masihi. Semasa era ini mereka menggugurkan gelaran Ma'rib dan hanya dikenali dengan nama Raja Sabak, dan dengan itu kerajaan mereka dikenali dengan nama Sabak. Mereka menjadikan Ma'rib sebagai ibu kota menggantikan Syarwah. Peninggalan kota ini dapat ditemui sejauh 192 km timur Sana'a. Jadi kalau tuan-tuan tengok peta tu, tuan-tuan akan tengok Sana'a kat bawah. Yaman, tuan-tuan tahu kan Yaman. Tuan-tuan buka Google Map, tuan-tuan tengok Yaman ni di bawah Saudi, kan? Kalau tuan-tuan tengok yang ni, dia peta kita muka surat 35 tu, tuan-tuan boleh tengok ada tu, kan? Kalau tuan-tuan tengok peta tu okey, Arab Saudi tu kat tengah-tengah, kan? Kat atas tu dia dah Palestin, Jordan apa semua kat atas tu. Yang belah kanan tu UAE, kan? Belah kanan tu Oman. Kalau seberang laut tu, selepas daripada Bahrain itu adalah dia tulis Persia, Iran, Parsi, Iran. Itu belah timur. Kan belah barat dia tu menyeberangi Laut Merah, itu Sudan, tu Ethiopia. Itu yang tuan-tuan boleh tengoklah map yang disediakan itu. Jadi Arab Saudi, tuan-tuan tengok kat situ dia tulis Saudi Arabia, kan? Saudi Arabia. Lepas tu tuan-tuan boleh nampak Mekah, Madinah kat atas sikit daripada Mekah. Tuan-tuan boleh tengok yang tu. Jadi Yaman tu kat mana? Dekat bawah tu, kan? Yaman tu dekat bawah, kan? Paling bawah tuan-tuan boleh nampaklah ada Tarim kat situ, ada Hadramaut dan sebagainya. Jadi tuan-tuan boleh nampaklah sedikit lokasi yang kita nak cerita tentang Yaman pada malam ni. Cerita pasal Yaman, pasal Ma'rib, empangan Ma'rib, cerita pasal kaum Sabak. Tu cerita dia dekat bawah, kan? Bawah selatan daripada Mekah, kan? Bawah sekali tu. Baik, kita baca sikit. Jadi poin yang ketiga itu, dari tahun 115 sebelum Masihi hingga tahun 300 Masihi,
Pada masa itu negara ini dikenali dengan nama Himyariyah yang pertama. Ini nama yang awal-awal dulu. Selepas kabilah Himyar dapat mengalahkan kerajaan Sabak dan menjadikan Ridan sebagai ibu kotanya menggantikan Ma'rib. Jadi Ma'rib ni dulu pusat pemerintahan, kan, pusat pemerintahan. Lepas tu bertukar. Ni cerita ni macam cerita kita di sinilah di Semenanjung Tanah Melayu. Kan, kita tengok ada tempat tu dulu raja duduk di situ. Lepas tu dah pindah ibu negeri. Dia sebab berlaku pemindahan pusat pemerintahan. Kalau Pahang tu tempat isteri saya, Pahang dulu Pekan, kan. Lepas tu sekarang ni Kuantan. Itulah contoh mudahlah. Kan, kalau Perak bandar diraja apa? Kuala Kangsar. Kuala Kangsar. Sebab tu kalau tuan-tuan pergi Kuala Kangsar cantik. Kan, kalau saya diberi pilihan, Kuala Kangsar tu tempat yang menarik lah. Dia punya, tengok dia punya kan town planning dia, cara disusun bandar tu cantik kan, bangunan-bangunan dia. Tapi sekarang ni Ipoh. Kan, jadi kalau tuan-tuan tengok macam itulah. Dulu kenapa raja duduk kat situ, istana dia apa semua, kemudian sekarang ni ibu negeri tempat lain. Dia berlaku perpindahan tempat pemerintahan. Macam Jakarta lah nak ubah kan, Jakarta. Macam kita di Malaysia dulu Kuala Lumpur, kemudian berpindah di Putrajaya. Macam itulah. Baik. Jadi peninggalan itu Ridan ditukar nama menjadi Zifar. Yang peninggalan itu dapat ditemui di Bukit Mudawwar berdekatan dengan kota Yarim. Pada masa itulah mereka mulai merosot dan jatuh. Perdagangan mereka gagal dan muflis. Ini akibat daripada yang pertamanya perluasan kekuasaan kabilah Nabit ke utara Hijaz. Sebab perluasan kabilah kan, itu yang pertama. Biasalah bila kita terlalu besar, ada benda yang kita overlook. Kalau tuan-tuan tengok hotel sebagai contoh kita di Malaysia pun, kalau tuan-tuan tengok hotel kita di Malaysia, apa kumpulan hotel yang besar sebagai contoh. Antaranya tuan-tuan tengok Berjaya Hotel lah. Kan, Berjaya Hotel. Tapi kalau tuan-tuan pergi setengah-setengah hotel besar yang milik Berjaya, contohnya di Johor Bahru tu lengang, tak ada orang. Kan, benda nampak macam menakutkan. Tempat parking pun tak ada orang, gelap. Dulu ramai orang. Pasal apa? Dia terlalu besar. Bila kita manusia ni, bila kita terlalu besar, ada benda yang kita tak sempat nak tengok. Kan? Jadi benda, kemudian muncul pula hotel-hotel baru, tempat tumpuan pula beralih, orang pergi tempat lain pula dan sebagainya. Jadi benda yang berlaku zaman moden pun itulah juga yang berlaku pada zaman dahulu. Baik. Jadi bila dibuat perluasan kan, kemudian berlaku kemerosotan dan jatuh. Perdagangan mereka gagal dan muflis. Ini akibat daripada perluasan kekuasaan kabilah Nabit ke utara Hijaz. Sebab kedua, kerana bangsa Rom menguasai laluan perdagangan melalui laut setelah mereka dapat menguasai Mesir, Syria dan sebahagian Hijaz utara. Sebab lainnya adalah dengan adanya persaingan antara kabilah-kabilah di sebelah sana lah. Ketiga-tiga faktor inilah yang menyebabkan keluarga Qahtan tidak bersatu dan tinggal berselera. Kan, tinggal berselera. Jadi ini benda yang faktor yang biasa berlaku dalam kehidupan kita. Pasal apa perniagaan dia gagal, muflis? Sebab tadi kan, sebab perluasan kabilah. Kan, sebab yang kedua, sebab ada saingan, kan? Ada saingan, ada musuh kan, contohnya Rom yang menguasai laluan perdagangan. Jadi itu menjadi ancaman. Macam ni cerita macam Empayar Melaka apa semua itulah yang kita belajar kan. Baik, kemudian poin yang keempat itu sejak tahun 300 Masihi sehingga masuknya Islam ke Yaman. Barulah cerita Islam tu masuk ke Yaman. Pada masa itu, negara ini dikenali dengan Himyariyah yang kedua. Belum lagi nama Yaman. Nama dia Himyariyah yang kedua dan ia sering dilanda kekacauan. Nak ceritanya sebelum Islam ni tuan-tuan, memang ada kekacauan. Di mana? Di Yaman. Masa tu nama dia Himyariyah yang kedua. Kan ada kekacauan, kan kacau bilau lah, keributan, kekacauan, havoc. Diikuti dengan pemberontakan, perang, kan. Justru membuatkan mereka lemah dan menjadi mangsa kepada orang asing. Ini cerita biasalah. Kalau kita berperang sama sendiri, musuh boleh masuk. Kan, musuh boleh jajah. Itu benda biasa. Kan, benda yang kita kata bukanlah satu benda yang pelik
Kita tahu bagaimana kalau kita berperang sesama sendiri, maka senang musuh masuk. Dan itulah yang berlaku dalam sejarah Andalusia yang kita mengaji. Macam mana jatuhnya Andalusia sehingga sekarang kita tak jumpa dah orang Islam asal Andalusia. Yang ada pun imigran, kan, orang luar, orang Islam luar yang migrate ke Spain. Puncanya sebab orang Islam dahulu, raja dan sebagainya bergaduh sesama sendiri, sama-sama pemimpin Islam, sehingga menyebabkan orang Islam jadi lemah dan akhirnya dapat dikalahkan satu persatu. Dia bukan serentak. Kan tuan-tuan mengaji tentang sejarah jatuhnya Andalusia, tuan-tuan tahu bukan jatuh serentak. Kan dia jatuh satu persatu. Kan daripada satu kerajaan kecil, dia ada pecahan kerajaan-kerajaan kecil. Jatuh satu, jatuh nombor dua, jatuh nombor tiga. Akhirnya apa jadi? Disapu bersih. Tak ada dah. Andalusia, Spain, Spanyol sekarang ni, Islam asal itu tak ada. Kan? Yang adanya adalah imigran. Baik. Maka dia sebut apa? Dia kata membuatkan mereka lemah dan menjadi mangsa kepada orang asing, sehinggakan kemerdekaan mereka pun musnah. Kan? Dah merdeka tapi akhirnya dikuasai oleh orang asing. Pada masa itu bangsa Rom menakluki Aden dan membantu orang-orang Habsyah, kita panggil Ethiopia sekarang. Habsyah merebut Yaman buat pertama kalinya pada tahun 340 Masihi, yang kemudiannya merebut kesempatan atas persaingan antara kabilah Hamdan dan Himyar. Penjajahan Habsyah berlaku sehingga tahun 378 Masihi. Jadi Habsyah dia jajah, kan? Dia jajah. Kemudian barulah Yaman dapat kemerdekaan semula selepas tu. Dia sampai tahun 378. Lepas tu dia merdeka. Lepas tu empangan Ma'rib yang kita akan cerita nanti. Empangan Ma'rib mulai retak sehingga menyebabkan banjir besar terjadi seperti yang disebut di dalam Al-Quran. Istilahnya Sailul Aram, yang berlaku di antara tahun 450 Masihi ataupun 451 Masihi, lebih kurang dalam 200 tahun sebelum kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama dengan risalah Islam. Kan 100 tahun lebih, 200 tahun. Baik, ini merupakan suatu peristiwa yang amat besar dan penting yang mengakibatkan jatuhnya tamadun Yaman dan mereka kemudiannya berpecah belah. Itu latar belakang dia, tuan-tuan. Kalau berdasarkan kitab yang kita mengaji malam ni, Ar-Rahiqul Makhtum. Jadi cuba kita tengok, ni tambahan yang tak ada dalam kitab ni, kita tengok apa yang Quran cerita, kan, tentang macam mana Yaman ni dengan empangan Ma'rib. Kan, macam mana empangan Ma'rib ni diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita cerita lebih kepada berbentuk sejarah, kan, dia punya history dia. Sekarang kita nak tengok sejarah tu daripada perspektif Quran. Macam mana Quran cerita dan macam mana para mufassirun menghuraikan kisah-kisah ini. Supaya kita tahu latar belakang kemusnahan empangan Ma'rib. Kan, macam mana empangan Ma'rib itu dia begitu hebat, menjadi kebanggaan kaum Sabak, kan, lepas tu kemudiannya hancur. Tujuan dia untuk kita belajar apa dia kesilapan, kan, apa dia kesilapan yang dilakukan oleh kaum Sabak sehingga berlaku kemusnahan seperti itu. Baik, ayat yang berkaitan tuan-tuan sekalian ialah ayat dalam surah Sabak. Kita tengok ayat yang ke-15 dulu, kan, ayat yang ke-15. Allah Ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, laqad kana li saba'in fi maskanihim ayah. Kan, laqad kana li saba'in fi maskanihim. Maskanihim ni dia ada beberapa qiraat cara baca. Sebab kalau tuan-tuan tengok ni, Quran memang masa turun dulu titik tak ada. Kan, tak ada titik, baris pun tak ada. Jadi menyebabkan hak kita baca malam ni fi maskanihim tu, itu qiraat jumhur. Kan, kebanyakan ulama baca fi maskanihim. Tak apa. Fi maskanihim ayah. Sesungguhnya laqad kana lisaba'in, sesungguhnya bagi kaum Sabak itu, Allah Ta'ala kata fi maskanihim ayah. Dia ada tanda kekuasaan Tuhan
di tempat tinggal mereka. Kan? Allah Ta'ala bagi tanda kekuasaan dia di tempat tinggal mereka. Apa dia? Allah Ta'ala sambung, jannatan, dua kebun. Kan? Dua jannah. Jannatan an yaminin wa shimal. Belah kanan, belah kiri. Kan? Ada dua kebun. Belah kanan dengan belah kiri. An yaminin wa shimal. Kulu min rizqi rabbikum washkurulah baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Dan dikatakan kepada mereka, makanlah oleh kamu dari rezeki yang Allah Ta'ala anugerahkan, yang Allah Ta'ala bagi, dan bersyukurlah kamu kepada Allah. Negeri kamu baldatun tayyibah, negeri kamu adalah negeri yang baik, kan? Wa rabbun ghafur, dan Tuhan tu Maha Pengampun. Pasal apa tuan-tuan? Ayat ni bila Allah Ta'ala cerita tentang kaum Sabak, tanda kekuasaan dia, apa dia tanda kekuasaan dia? Cerita pasal kebun, ada dua kebun belah kanan belah kiri. Apa hebat sangat dengan kebun ni? Lepas tu bila Allah Ta'ala kata makanlah oleh kamu rezeki yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kamu, tiba-tiba Allah Ta'ala kata negeri yang baik, dan Tuhan tu Maha Pengampun. Kita akan tengok macam mana para ulama dia cerita sejarah ni daripada perspektif Quran pula. Baik, cerita ni tentang Sabak, sebab Allah Ta'ala sendiri sebut Sabak. Allah Ta'ala yang sebut Sabak. Baik, Sabak ni kat mana? Iaitu satu tempat, satu wilayah di Ma'rib yang kita cerita tadi, kan? Empangan Ma'rib. Tuan-tuan boleh tengoklah, ada gambar dam, Ma'rib dam, kan? Di Ma'rib. Kat mana Ma'rib? Di Yaman. Pasal apa Allah Ta'ala cerita kat kita tentang Sabak? Allah Ta'ala nak cerita pasal manusia yang Allah Ta'ala bagi nikmat yang banyak. Sampai mana nikmat tu? Tuan-tuan tengok sekali lagi, kita akan cerita. Sampai mana nikmat tu? Yang mana nikmat tu punya banyak, tuan-tuan sekalian, dia tidak menjadikan kaum Sabak ni terus taat kepada Allah. Tapi dia jadi lupa kepada Allah sehingga disebut kufur kepada Allah. Dahsyat. Kita kata, kan, saya dan tuan-tuan semua kata, kita dia ingat kalau kita ni makin kaya lah, oh kita lagi rajin lah pergi umrah. Kan? Tiap-tiap tahun bulan Ramadan pergi umrah, lepas tu buat sedekah, buka ma'atafih, buat masjid. Kita kata gitu. Kita duk tengok, oh, Berjaya Hotel, dia punya token, oh aku kalau ada hotel macam ni, duit banyak kan, apa semua, aku tak mau buat benda lain, nak buat ibadat je, kan? Nak pergi umrah lah. Umrah pula Ramadan, nak qiyamul lail, kan? Nak cari malam Al-Qadar tiap-tiap tahun, kan? Kita kata. Tapi cuba tuan-tuan tengok orang kaya yang ada hari ni. Ada pergi tiap-tiap tahun nak cari nak qiyamul lail, apa malam Al-Qadar. Tak. Saya ada ramai kawan-kawan saya yang corporate, yang business, ada macam-macam company. Peringkat awal tu iyalah, betul lah peringkat awal. Lepas tu tak boleh. Sebab kita jadi terlalu sibuk. Tu kita tak cerita lagi kesalahan-kesalahan kemudian yang mereka buat. Itu realiti. Jadi kalau kita duk teringat, kalau aku kaya lah, aku nak buat gini-gini, kena ingat. Itu memanglah niat kita bagus. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi pahala sebab niat tu bagus. Tapi realitinya tuan-tuan, Allah Ta'ala cerita dia tak jadi gitu. Manusia ni, dia punya muyul, dia punya inclination dia cenderung buat jahat. Bila dia banyak sangat nikmat, dia buat kesilapan yang banyak. Jadi ini yang diceritakan oleh Allah Ta'ala. Ayat yang kita baca tadi, tuan-tuan sekalian, ayat yang kita baca tadi, surah Sabah ayat 15. Sebelum tu Allah Ta'ala cerita benda lain. Sebelum tu Allah Ta'ala cerita pasal hamba dia yang taat. Quran ni, kalau tuan-tuan tengok, dia punya approach, dia punya pendekatan dia akan buat bandingan. Kalau dia cerita mula-mula tu pasal benda baik, dia akan cerita lepas tu hak buruk. Kalau dia cerita mula-mula hak buruk, dia akan pasangkan dengan hak baik. Dia lagu tu. Quran dia punya method dia, kaedah dia lagu tu. Sebab tu kalau kita baca macam idza ja, lepas tu tabbat yada rakaat yang kedua. Sebab apa? Sebab idza ja kemenangan.
Idza ja cerita pasal orang yang berjaya, kan? Orang masuk Islam, berbondong-bondong, ramai masuk Islam. Rakaat yang kedua, tabat yada, celaka, kan? Tangan Abu Lahab. Itu menunjukkan bahawa dia pair. Cerita benda positif, menang, berjaya semua, dia pair dengan kecelakaan musuh Allah. Dipasangkan. Baik, jadi ayat sebelum tu, surah Sabah ayat yang ke-13, Allah Ta'ala cerita pasal dua hambanya yang soleh, iaitu Nabi Daud AS dengan Nabi Sulaiman AS. Pasal apa? Sebab mereka ni kaya, mereka ni berkuasa. Kerajaan dia, tak ada kerajaan yang lebih hebat yang dapat mengatasi kerajaan Nabi Sulaiman AS. Tapi mereka jadi hamba yang bersyukur. Jadi hak ni kita punya pattern, best example untuk kita ikuti. Jadi Allah Ta'ala cerita dulu hamba dia yang diberi kuasa, yang diberi kekayaan, diberi kerajaan yang hebat, tapi dia syukur kepada Allah, kan? Dalam surah Sabah ayat 13 itu, i'malu ala Dawuda syukra wa qalilun min ibadiyasy syakur. Bekerjalah wahai keluarga Daud untuk bersyukur kepada Allah. Tu Allah Ta'ala sebut tentang Nabi Daud dan keluarga dia. Dan sedikit sekali daripada hamba-hambaku yang bersyukur. Hak banyaknya kufur kepada Allah. Hak syukur sikit. Sebab tu kita kena hati-hati. Kita memanglah kita rasa nak kaya, tapi kita kena hati-hati. Sebab majoritinya gagal dengan nikmat rezeki yang Allah Ta'ala bagi. Jadi itu sebagai contoh kepada kita semua. Sekarang timbul soalan, Sabak ni nama apa? Sabak ni nama apa? Baik, Sabak secara ringkasnya dia nama negeri ataupun nama kabilah, kan? Allah Ta'ala guna perkataan Sabak itu sebagai negeri. Sebab apa? Sebab burung hud-hud, kan? Dia bawa satu berita, news, benda apa yang dia jumpa. Quran cerita dalam surah An-Naml ayat 22, cerita pasal burung hud-hud. Datang dia cerita, wajituka min saba'in binaba'in yaqin, iaitu aku datang kepadamu, bagi tahu dekat Nabi Sulaiman AS dari negeri Sabak. Burung hud kata dia datang daripada negeri Sabak, bawa satu berita hak sungguh meyakinkan, dia kata. Jadi sebab tu para ulama kata Sabak ni nama negeri, nama satu wilayah. Tapi asal nama Sabak tu daripada mana? Maka para mufassirun dia kata asal nama Sabak tu ialah nama kaum, nama bangsa, nama suku kaum. Sebab Allah Ta'ala kata laqad kana li saba'in fi maskinihim, sungguh bagi kaum Sabak itu tanda kebesaran Allah di tempat mereka duduk, di tempat tinggal mereka. Baik, cerita dia tuan-tuan sekalian, di Yaman ni dia ada 3 kelompok, kan? Cerita di Yaman ni dia ada 3 kelompok, yang tiga jenis kaum Arab belaka ni, tapi ada 3 kategori Arab yang pertama di Yaman ni ialah Al-Arabul Ba'idah, kan? Arab Ba'idah ni kita dah cerita dulu, dia adalah Arab yang dah tak ada, kan? Dia dah rosak dah. Dia punya keturunan dia dah tak jelas. Nak cari sekarang tak jumpa dah. Tak jumpa. Siapa dia contohnya? Kaum Ad, kan? Suku kaum Ad, kaum Nabi Hud AS. Puak-puak Thamud, kaum Nabi Saleh. Jadi kalau ada kawan-kawan tuan-tuan duduk sembang tempat kerja, dia kata aku ni ikut susu galutut nenek aku ni kaum Ad, bohong. Bohong. Pasal apa? Tak boleh. Pakar nasab keturunan ni, puak-puak Arab ni kata tak ada dah, nak cari tak jumpa dah. Jadi kalau ada kawan tuan-tuan walaupun hidung dia bongkok macam Arab tu, dia kata aku ni asal dulu Said Syarifah lah apa semua, Hadramaut apa semua, Kota Tarim. Lepas tu dia pergi, dia kata no, asal dia kaum Ad, bohong. Kita boleh kata bohong. Tak ada dah. Kaum Ad, tak ada siapa zaman sekarang ni boleh dakwa dia asal usul kaum Ad. Sebab tak dijumpai dah. Dianggap sebagai pupus, kan? Dianggap sebagai pupus. Sama dah juga dengan kaum Thamud. Kaum Thamud dianggap sebagai pupus.
pakar dalam bab keturunan susur galur keturunan ni, dia orang kata tak jumpa dah kan keturunan kaum Samud. Macam mana dia boleh hilang, wallahu a'lam, tapi sudah tidak dijumpai. Satu lagi yang dipanggil sebagai Arab Aribah kan, Arab Aribah kan. Yang ketiga Arab Musta'ribah kan, Arab Musta'ribah ialah Arab campuran. Baik, jadi itu adalah 3 golongan yang ada pada masa tu kan, 3 golongan yang ada pada masa tu. Baik, jadi apa cerita dia tuan-tuan sekalian? Cerita dia ialah sebagaimana yang dihuraikan oleh Syekh As-Sa'di rahimahullahu ta'ala dalam tafsir dia. Ni antara pakar tafsir kontemporari. Dia cerita macam mana tuan-tuan? Dia cerita pasal satu kaum yang kita panggil kaum Sabak ni. Quran cerita kaum Sabak yang nikmat dia sangat banyak kan? Nikmat dia sangat banyak, tapi nikmat dia tidak bertahan lama. Dia tidak bertahan lama. Daripada nikmat tu dia berubah menjadi azab. Dia berubah jadi azab. Sebab tu kita kena ingat tuan-tuan, bila datang nikmat kepada kita, nikmat ni dia tidak kekal. Dia boleh hilang bila-bila masa. Bila kita ada duit banyak, kita kena ingat, kena bersedia. Time kita tak ada duit. Kan? Bila kita jadi orang yang terkenal, kita kena bersedia. Bila kita dah jatuh, orang hina kita. Ini adalah hukum alam yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Benda ni pasti berlaku. Maka itulah yang berlaku kepada kaum Sabak. Bila daripada nikmat yang banyak tu berubah menjadi azab, lalu mereka pergi meninggalkan negeri mereka. Kan? Mereka tak duduk dekat Ma'rib dah. Tak duduk dekat empangan Ma'rib dah. Dulu mereka duduk area tu. Mereka tinggal situ, mereka pergi tempat lain. Di bahagian Yaman, di tempat lain. Oman, Saudi dan sebagainya. Dan hak inilah yang kemudiannya menjadi puak-puak Khazraj, kemudian jadi Ansar, kaum Ansar. Sebahagian kaum Ansar ni kita tahu kemudiannya menolong kaum Muhajirin kan, menjadi sahabat-sahabat Nabi. Itu cerita dia, dia punya latar belakang dia. Baik. Jadi apa yang berlaku kepada Ma'rib ni tuan-tuan? Baik, apa yang berlaku kepada Ma'rib? Ini yang kita nak tengok. Yang pertamanya satu riwayat daripada Farwah bin Musaik al-Muradi. Dia kata apa? Dia kata wa unzila fi saba'in ma unzil. Setelah diturunkan surah Sabak ni, ada satu orang ni tanya, faqala rajul, satu orang lelaki pergi tanya. Dia tanya dekat siapa? Dia tanya dekat Nabi. Dia tanya dekat Nabi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa ma Sabak? Yang kata Sabak, Quran duk sebut Sabak tu apa dia? Satu orang lelaki ni tanya dekat Nabi. Macam kita lah, dengar satu perkataan yang kita tak pernah dengar, kita pun nak tahu apa dia benda tu. Jadi bila turun ayat pasal Sabak, satu orang lelaki ni tanya dekat Nabi, ya Rasulullah, wa ma Sabak? Yang kata Sabak tu apa dia? Ardun aw imra'ah, nama tempat ke? Kan, nama tempat ke ataupun nama perempuan? Kan? Macam kita dengan nama itu sikit, glamour sikit, kita nak tahu ni nama perempuan ke nama apa kan? Jadi Nabi pun jawab, Sabak, dia kata bukan nama tempat. Nabi kata, laisa bi ardin wala mar'ah, bukan tempat dan bukan nama perempuan. Walakinnahu rajul, dia adalah nama satu orang lelaki. Satu orang lelaki, walada asyrah, kan, walada asyratan minal Arab, daripada lelaki itu lahirnya 10 orang keturunan Arab. Nabi kata, fatayamana minhum sittah, kan, 6 daripada mereka ni pergi ke arah kanan Yaman, manakala 4 hak lain, kan, 4 yang lain pergi ke arah kiri, iaitu Arab Saudi, Syam. Kemudian yang ke arah kiri itu jadi Lakhb, Juzam, Ghassan, Amilah. Yang pergi belah kanan tu Nabi kata jadi Al-Azdu, Al-Ash'ariyun, Himyar, kan, dan beberapa nama yang lain lah Nabi sebut. Itu yang diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada soalan daripada lelaki itu. Jadi daripada hadis ni ulama kata apa? Maknanya Sabak ni
asal dia nama satu orang lelaki. Yang mana daripada satu lelaki hak nama Sabak ni lahirnya banyak suku-suku, kan, suku kaum. Yang kita sebut 10 tadi, yang Nabi sebut 10 tadi. Cuma para ulama khilaf lah tentang nama tersebut. Tak apa, yang tu kita tinggal. Baik. Kemudian yang terkenalnya daripada kaum Sabak ni adalah Ratu Balqis. Yang tu yang terkenal. Ada orang sebut Balqis, ada orang sebut Bilqis. Tak apa, nak sebut Bilqis pun boleh. Kita orang Melayu banyak sebut Balqis. Baik. Cerita daripada Hud-Hud, dia bagi tahu dekat Nabi Sulaiman alaihi salam. Dia bagi tahu apa? Ni Quran cerita dalam surah An-Naml ayat 22 hingga 24. Wajituka min saba'in binaba'in yaqin. Aku datang kepadamu daripada negeri nama Sabak, bawa satu berita yang meyakinkan. Inni wajadtu mura'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli syai'in wa laha 'arsyun 'azim. Aku nampak, dia kata, burung Hud-Hud ni kata, aku jumpa satu perempuan yang memerintah mereka ni. Dan dia ni ada, dia kata apa? Min kulli syai' wa utiyat min kulli syai'. Bahasa Arab ni tuan-tuan, kalau tuan-tuan faham, bila Quran guna perkataan wa utiyat min kulli syai', kulli syai' ni segala sesuatu, maknanya dia dapat semua benda. Maksud dia rezeki yang melimpah ruah dia dapat. Macam tu. Kan? Semua benda dia dapat. Semua benda dia dapat. Min kulli syai' walaha 'arsyun 'azim, dan dia ada singgah sana yang besar. Dia kata, wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lisyamsi min dunillah. Aku, dia kata, burung Hud ni kata, aku tengok dia dengan kaum dia menyembah matahari min dunillah. Dia tidak menyembah Allah, dia sembah matahari. Burung Hud bagi tahu dekat Nabi Sulaiman alaihi salam. Cuma para mufassirun, sebahagian di kalangan mereka kata Balqis ni kemudiannya masuk Islam, beriman kepada risalah yang dibawa oleh Nabi Sulaiman alaihi salam. Sebab apa? Sebab dalam surah An-Naml ayat 44 Allah Taala cerita, qalat, Balqis ni kata apa? Rabbi inni zalamtu nafsi, sesungguhnya aku telah buat zalim kepada diriku, wa aslamtu ma'a Sulaimana lillahi rabbil alamin, dan aku menyerahkan diri bersama Sulaiman kepada Allah, Tuhan semesta alam. Jadi ramai di kalangan para ulama dia kata ayat ini menjadi dalil bahawa Balqis memeluk Islam. Kan, Balqis beriman kepada Allahu Subhanahu wa taala. Jadi bila dia masuk Islam, puak Sabak ni pun sama-sama ikut. Dia manusia ni, dia ikut raja. Kan, dia ikut raja, dia ikut pemimpin dia. Maka dengan selepas itulah Allah Taala bagi rezeki yang sangat banyak kepada mereka ini dalam bentuk tanah yang sangat subur, kan? Dalam bentuk tanah yang sangat subur. Baik. Berdasarkan kepada ayat yang kita cerita tadilah, iaitu cerita pasal jannatani an yaminin wa shimal kulu min rizqi rabbikum washkuru lahu baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur, iaitu dua kebun belah kanan belah kiri. Allah Ta'ala kata, makanlah oleh kamu dari rezeki yang dianugerahkan Tuhan kepada kamu, dan bersyukurlah kepada Allah, negeri yang baik, dan Tuhan kamu maha pengampun. Baik. Kemudian, tuan-tuan sekalian, apa dia nikmat yang mereka dapat? Nikmat dia ialah, dia orang ni tengok dekat tempat yang mereka nak buat dam tu, empangan tu, dia orang tengok ada 3 gunung. Ada 3 gunung, tanah tinggi. Bila dia tengok ada 3 gunung, dia orang ni dapat akal. Kan? Dapat idea. Kalau kita kepung gunung ni, dia boleh jadi dam, boleh jadi empangan. Kita dapat air yang banyak. Dia dapat idea. Sebab ada 3 gunung. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok tempat-tempat empangan Tasik Banding, kan, tuan-tuan nak pergi Gerik ke Jeli, atau pergi Tasik Kenyir, apa semua tu, benda-benda macam tu. Tasik Pedu, dia melibatkan kawasan tanah tinggi, kan, ada bukit, ada gunung, maka dia boleh buat empangan. Jadi apa yang berlaku, tuan-tuan, dia orang ni dapat idea untuk kepung air tu, kan, untuk kepung air sungai, kepung air hujan yang turun. Baik,
Daripada itu, sebahagian ulama kata yang mula-mula, ni ada satu pendapat yang kata mula-mula kepung buat empangan itu adalah Balqis. Itu idea dia. Ada pendapat yang kata macam tu. Ada juga ulama yang kata bukan Balqis yang buat empangan Ma'arij, tapi dia hanya memperelokkan lagi empangan tersebut. Jadi macam-macam pendapat tentang tu. Jadi daripada empangan itulah mereka manfaatkan untuk kebun dan sebagainya. Baik. Apa dia hebatnya nikmat yang Allah Ta'ala bagi kepada kaum Sabak? Apa dia yang hebat sangat tu? Sehingga kan Quran cerita tentang nikmat yang Allah Ta'ala bagi kepada dia. Satu, bila datang waktu musim sejuk, dia sejuk tu tidak sejuk sangat. Dia tidak sejuk sangat. Kita di Penang ni kita tak pernah rasalah sejuk sangat kan? Pernah tu rasa sejuk sangat? Kita sejuk sangat tu sejuk sangat yang tak sejuk sebenarnya. Sejuk sangat pasal apa? Sebab rumah tak ada water heater, itulah sejuk sangat. Kan? Kita sejuk-sejuk kita pun 20 lebih lah tuan-tuan. Kita kat Penang ni rasa tak pernah kot tu 18, 17 tak tahulah wallahu alam. Kan? Pernah. Syekh Rasman kata pernah. Saya tak tahulah. Saya duduk dekat sebenarnya duduk kat Bertam kat Penang daripada tahun 96 tu tak pernah lagi lah turun sampai 18. Tapi orang lama Penang dia tahulah. Dia tahu pernah 18 ni kalau Mak Saleh dia gelak. Kan? 18 ni tak sejuk. Tapi bagi kita sejuk sangatlah. Tapi nak ceritanya tuan-tuan, sejuk dia tadi tidak menjejaskan kehidupan dia. Kan? Dia sejuk dia tidak terlalu sejuk. Siapa yang pernah duduk luar negara dia tahu kan. Saya pernah di UK temperature turun -16, negatif 16. Tak payah cerita -16, hak -3, -4 pun tuan-tuan curah air atas windscreen, tuan-tuan masuk dalam rumah sekejap ambil kasut nak keluar, hak atas windscreen tu dia jadi air batu dah. Nak kata sejuknya kan. Kita kat Malaysia ni tak ada lah sejuk macam tu. Kan. Jadi sejuk dia tuan-tuan tidak terlalu sejuk. Lepas tu pula ulama kata di Sabak ni musim panas dia tidak terlalu panas. Kawan-kawan kita di Australia duk cerita masa musim panas hak bila macam oven tu. Dia punya angin kena kat muka tu macam oven. Punya panas. Tapi kaum Sabak, dia punya cuaca, Allah Ta'ala bagi dekat dia panas yang tidak terlalu panas. Kan? Kita kat Malaysia ni, pernah lah, saya rasa 40 ke berapa hari tu kan, dekat-dekat 40. Kalau saya tak silap tengok pada temperature suhu yang ada dalam kereta tu, masa keluar daripada rumah dekat Bertam tu 37 masa tu. Lepas tu bila sampai dekat Gurun tu 39 40, tak tahulah apa tu meter tu betul tak betul kan. Tapi bacaan tu betul tak betul. Tapi tengok tu panas lah tuan-tuan. Hak tu pun kita panas dah. Arab tuan-tuan 50 pun ada. Kan 50. Baik. Tapi Sabak ni dia tak ada cuaca lagu tu. Dia panas elok-elok ya. Kan tidak terlalu panas. Kemudian yang kedua ulama kata yang Allah Ta'ala bagi kepada mereka ni ialah tak ada binatang berbisa, binatang hak bahaya, nyamuk tak ada, lalat pun tak ada. Kita di Penang ni kalau tak ada nyamuk, tak ada lalat, nikmat sungguh. Saya duduk kat UK tuan-tuan, nyamuk langsung tak ada. Oh tu nikmat, 4 tahun duduk kat UK tu nikmat sungguh. Kan? Kita pula tidur saya buka tingkap nak bagi angin sejuk tu masuk time musim panas. Kan? Nyamuk tak ada. Cuma lalat lah kalau ada sekali-sekala. Tu pun kita rasa seronok dah. Itu yang kadang-kadang kalau tuan-tuan tanya siapa yang duduk overseas, pasal apa dia teringat sangat dekat tempat dia duduk walaupun duduk sekejap 2-3 tahun je. Sebab ada benda yang kat sana tu tak ada di tempat kita. Jadi benda ni antara nikmat. Jadi Sabak ni Allah Ta'ala bagi nyamuk tak ada, lalat pun tak ada.
punyalah nikmat yang hebat yang Allah Ta'ala bagi. Jadi tak ada binatang yang merosakkan kebun, tanaman dan sebagainya. Tak ada. Kita kat Malaysia ni, cuba tuan-tuan cari buah. Kan? Tuan-tuan nak makan buah yang tak ada bekas ulat ke, yang cantik kulit ke, tuan-tuan nak cari yang ada bintik-bintik bekas kena kacau tu. Kan? Orang kata lah, wallahu alam, orang kata kalau nak makan hak selamat, makan hak ulat makan. Kalau tuan-tuan makan hak ulat tak berani makan, makna tu racun tu tinggi sangat. Kan? Racun tu tinggi. Kita dilema tuan-tuan. Kita nak makan daging banyak, doktor kata pakcik tak boleh makan daging, pakcik kena makan buah dengan sayur. Masalah buah dengan sayur racun lah pula banyak. Kan? Lepas tu takkan nak tipi tanam sendiri. Kan? Ikan pun sama. Jadi banyak masalah. Saya baru ni ada jumpa kawan di Cameron Highland. Kan? Cameron Highland. Lama tak jumpa dia, ajak dia minum. Dia pun cerita benda yang berlaku di Cameron Highlands. Dia cerita lah pernah berlaku satu masa dulu yang kerajaan tutup kebun-kebun dekat sungai. Kebun-kebun kat sungai. Pasal apa? Sebab Cameron Highland ni, dia punya air dia ambil daripada sungai dia. Sebab saya tanya dia, air ambil daripada mana? Sebab kan Cameron Highland kan tinggi, kawasan tanah tinggi. Dia pump daripada bawah. Dia kata tak, sungai di Cameron Highland. So dia ceritalah yang pernah kerajaan, pihak berkuasa tutup semua kebun, tanam, ladang ada tepi sungai. Pasal apa? Sebab pengusaha ladang, kebun semua ni, dia orang guna racun yang sangat tinggi. So bila dia racun pokok dia, tanaman dia, racun tu dia pergi ke sungai. Maka dia mencemarkan, bahaya. Nak cerita tingginya kadar racun yang digunakan, nak pastikan sayur yang sampai kat tuan-tuan hijau elok. Kita tu lah kita ambil. Kan? Nak pasti kat tuan-tuan mangga ke buah, taklah mangga pada strawberry ke apa ke, hak kita jumpa tu, hak kita makan di kedai kita nampak tu cantik elok, maka dia gunakan racun yang sangat tinggi. Itu masalah dia tuan-tuan. Jadi Sabak ni dia tak ada benda-benda macam tu, tak ada. Maka banyak di kalangan mufassirun kata punyalah nikmat yang Allah Ta'ala bagi, kan? Punyalah nikmat yang Allah Ta'ala bagi. Katalah dia buat andaian, katalah dekat badan ataupun baju tu ada kutu, katalah ada kutu, pi tidur dalam kebun tu, kutu tu boleh mati. Punya nikmat yang Allah Ta'ala bagi. Kita ni tuan-tuan, pergi dekat negara luar, apa ni, nyamuk tak ada pun kita rasa seronok dah. Ni kalaulah sampai tahap ni Allah Ta'ala bagi, sepatutnya mereka jadi orang yang soleh. Tapi apa yang berlaku tuan-tuan sekalian, kemusnahan. Allah Ta'ala musnahkan mereka. Kan? Saya ringkaskan dah 8.35. Baik, saya ringkaskan tuan-tuan sekalian. Apa cerita dia? Cerita dia tuan-tuan, mereka ni dapat kebun yang sangat subur. Kan? Sangat subur. Dia punya subur ni, 1 tahun 3 kali harvest. Kan? 3 kali tuai, kutip hasil. Punya subur. Kalau jalan di kebun tu, bawa bekas, tak payah susah-susah. Buah tu boleh jatuh. Dia boleh tarik dekat-dekat dia. Nak cerita, punyalah banyak buah yang terhasil daripada kebun tersebut. Jadi ini antara tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah Ta'ala bagi kepada mereka. Baik. Kemudian, bila Allah Ta'ala kata, wa rabbun ghafur, apa maksud wa rabbun ghafur? Iaitu, bila sebut wa rabbun ghafur, mufassirun kata apa? Allah Ta'ala ampunkan dosa kita, hak kita tahu, kalau kita minta ampun, kalau kita bertaubat. Tapi ayat ini menjadi dalil di sisi para ulama, satu lagi cara supaya Allah Ta'ala ampunkan dosa kita, ialah kita banyak bersyukur kepada Allah. Bila tuan-tuan banyak bersyukur, sikit-sikit alhamdulillah, terima kasih Allah, syukur pada Allah Ta'ala, seronoknya ya Allah, engkau bagi aku gini apa semua. Maka bila kita jadi satu orang yang mudah bersyukur kepada Allah, maka itu menjadi sebab dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun kita ada banyak dosa dengan sebab maksiat yang kita buat. Walaupun dosa itu dengan sebab maksiat, tapi dengan sebab kita rajin bersyukur kepada Allah, maka Allah Ta'ala ampun dosa kita. Baik. Itu yang penting, tuan-tuan sekalian, untuk kita lakukan.
Jadi dah lewat 8.40, kita berhenti setakat itu. Insya-Allah kita sambung pengajian kita ni akan datang. Wallahu a'lam. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.